Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan, saya Muhammad Afif Farhan bin Zubir, eksekutif bimbingan di TH Travel and Services. Baik, pada petang Jumaat ini saya ingin berkongsi kepada semua followers TH Travel mengenai persiapan sebelum menunaikan umrah. Baik, insya-Allah akan saya kongsikan 9 persiapan. Yang pertama adalah niat kita. Ya, setiap amalan ni dia mesti melalui niat. Daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita bermula daripada niat. Jadi niat kita tu kena betul-betul taqarrub kepada Allah. Niat kita betul-betul untuk buat ibadah umrah, ya. Betul-betul tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati, kita haruslah sentiasa jaga hati masing-masing supaya dijauhkan daripada sifat riak, takabur dan sum'ah dan sebagainya lah. Dan yang kedua, persiapan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Yalah, of course lah, kita nak pergi umrah ni perlu melalui persiapan ilmu pengetahuan, ya. Kita hadiri kursus umrah dan sebagainya, ya. Dan Islam menekankan ilmu yang benar dan sahih dalam setiap amalan ibadat kita, khusus yang kita laksanakan seperti solat dan puasa, berpandukan hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panduan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengerjakan ibadah umrah perlulah hadir ke kursus umrah untuk mengetahui bagaimana rukun-rukun umrah ada berapa, apa pantang larang ketika buat umrah, iaitu apa pantang larang ihram, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Itu satu. Dan yang persiapan yang ketiga adalah kewangan. Baik, dari segi aspek kewangan ni, dia merupakan aspek yang pada saya sangat-sangat penting sebagai persiapan ibadah umrah. Sebab apa? Setiap jemaah yang memerlukan wang yang secukupnya untuk menampung kos penerbangan, makanan, penginapan dan sebagainya. Okey. Dan perlu kita bersedia dengan sebarang kemungkinan, dari segi kewangan lah. Dan persiapan yang keempat ni adalah dokumen, pasport. Dan jemaah umrah perlu alert dari segi tarikh luput pasport. Kena membuat persiapan jugalah, kena alert dengan pasport. Dan pasport ni dia terdiri daripada, dia kena orang kata apa, dia kena pasport yang sah, pasport yang sah, yang dibenarkan dan dapat pengiktirafan daripada kerajaan Arab Saudi. Okey. Baik. Assalamualaikum kepada semua followers yang sedang masuk. Dan okey. Baik, bagi persiapan yang nombor 5. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan, persiapan yang nombor 5 ini sangat penting, iaitu mengenai kesihatan. Sebelum kita nak pergi umrah, perlulah menjalani saringan kesihatan. Jika jemaah yang ada sakit diabetes, darah tinggi, kolesterol, buah pinggang dan yang penyakit-penyakit kronik ni perlu mendapat nasihat daripada doktor. Dan apabila disarankan membawa ubat, perlulah membawa ubat ketika melakukan ibadah umrah. Okey. Dan yang keenam adalah kelengkapan diri. Kelengkapan diri ni perlu jemaah bawa
barang-barang keperluan harian lah, barang-barang yang perlu dibawa. Jangan sampai barang-barang yang tak perlu dibawa tu memang tak boleh dibawa lah. Contohnya barang-barang yang tajam, barang-barang yang boleh mendatangkan kebakaran, barang-barang yang sensitif, benda-benda tajam, benda-benda yang boleh mengancam orang sekeliling. Okey. Baik, untuk persiapan yang ketujuh, membersihkan jiwa, mempersiapkan spiritual. Okey, bagi yang ingin menjadi tetamu Allah di tanah suci, pastikan jiwa dan hati kita bersih daripada dosa-dosa besar maupun kecil. Sentiasalah dekatkan diri dengan Allah. Sebelum kita nak menjejakkan kaki ke tanah suci ni, eloklah kita banyakkan solat taubat, banyakkan bersedekah, banyak istighfar, banyak zikrullah. Itu sebagai satu langkah kita untuk mendapat umrah yang makbullah. Okey, baik. Okey, yang persiapan yang ke-8 iaitu bersenam, exercise. Perlu exercise. Sebab ibadah umrah ni dia antara aktiviti yang banyak berjalan. Tawaf tu pun menggunakan pergerakan yang pada saya yang banyak jugalah, pergerakan kaki yang banyak. Kita tawaf kan 7 kali pusingan. Jadi sebelum otot-otot kita terkejut ke sana, lebih baik kita pergi bersenam. Kita bersenam, kita buat aktiviti-aktiviti ragangan yang patut yang mampu kita buat. Okey. Baik, dan yang akhir sekali adalah kena tambahkan bahan bacaan berkenaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita membaca, kita menelusuri sirah-sirah nabawiyah ni, insya-Allah diri kita ni akan lebih dekat dengan Rasulullah. Perasaan kita untuk ikuti sunnah-sunnah Rasulullah tu ada, insya-Allah. Dan apa yang saya boleh simpulkan kat sini, perkongsian saya pada petang ini dia hanya sekadar panduan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan jika mampu. Dan persiapan yang tuan-tuan dan puan-puan sebelum pergi memainkan peranan penting jugalah. Dan dia akan memainkan tuan-tuan punya ibadah. Dan apa yang paling penting adalah niat tuan-tuan, niat puan-puan menunaikan ibadah umrah itu sendiri. Dan mestilah niat tuan-tuan puan-puan semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata niat pergi itu untuk duniawi. Pergi sana semata-mata konten, semata-mata untuk marketing. Dia sebenarnya itu tidak ada masalah, cuma perlu tuan-tuan utamakan pergi umrah kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Urusan kerja dan sebagainya itu letak yang kedua, ketiga, keempat. Baik. Kat sini, okey, bagaimana permohonan untuk menjadi mutawif daripada Afiq Anil? InsyaAllah Tuan Afiq boleh pergi ke mana-mana pejabat cawangan TH Travel dan boleh minta borang dah dekat pejabat TH Travel. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan ada sebarang persoalan boleh tanya. Okey, baik. Pakej tahun Januari.
Package tahun Januari dan Februari. Ya Tuan Syira Nizam ada lagi. Puan Syira Nizam ada, insyaAllah ada. Package untuk bulan Januari dan Februari ada lagi. Puan boleh berhubung dengan pejabat cawangan kita. Dan itu sahaja perkongsian saya pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan berjumpa semula pada Jumaat minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.